اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih pada anda semua kerana sudi lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, kali ini malam ini kita akan teruskan dengan kisah Tamar Jalis. Kita tak mau berlengah-lengah masa lagi. Jilid yang kedua, episod yang ke-35, Mengusung Iblis Tengah Malam. Subuh itu, sesudah menunaikan sembahyang subuh dan mandi air embun, Datuk terus mendukung Razman ke bawah pokok asam kumbang. Kaki Razman diikat dengan tali sabut ke sebatang anak pokok. Datuk membiarkan sinar matahari pagi yang cemerlang menikam kulit badan Razman. Mail, biarlah aku dengan ditemani oleh Tamar selesaikan kerja ni. Engkau tak usahlah tengok, nanti kau takut. Aku minta kau pergi ke masjid dan baca Al-Quran di samping berdoa pada Allah supaya sakit anak kau ni sembuh. Baiklah, tapi awak tu tak minum lagi kan? Aku terpaksa berpuasa waktu menjalankan kerja ni. Tamar juga begitu. Pelik juga sakit anak saya ni ya. Inilah dunia. Banyak manusia jadi korban setan dan iblis mata-mata kerana nafsu jahat. Anak kau salah seorang lah daripadanya. Saya lihat mulut Mail yang berbadan melengkung itu terlopong. Tanpa banyak bicara, dia meninggalkan kami. Datuk sudah mengenakan pakaian serba hitam. Dia duduk bersila tidak jauh dari tempat Razman terbaring. Datuk minta saya menumpahkan darah ayam dalam cawan di hujung lututnya. Saya pun lakukan. Datuk pun mula bertafakur. Matanya terpejam rapat. Kedua belah tangannya memeluk dada erat-erat. Matahari pagi pula memancar dengan cantik sekali. Tiba-tiba Razman menggeliat macam orang yang baru bangun tidur. Dia tersenyum dan duduk bersila macam Datuk. Datuk petik ibu jari kaki kiri 3 kali berturut-turut. Saya terus membacakan beberapa potong ayat Al-Quran dan surah An-Nisa. Itulah pesan Datuk yang mesti saya patuhi. Tiba-tiba, dari tumpukan darah ayam di hujung lutut Datuk itu menjelma seekor ayam jantan putih. Terus ia berkokok dengan nyaring. Ayam jantan itu segera menuju kepada Razman. Dan Razman membelah-belah badan ayam sambil memerintahkan ayam jantan itu berjalan ke sana ke sini. Apa yang dikatakan oleh Razman diikuti pula oleh ayam itu. Datuk meluruskan tangan kirinya ke hadapan, manakala tapak tangan kanannya melurut lengan kirinya dari pangkal hinggalah ke hujung perlahan-lahan. Bila urutan itu sampai ke hujung jari, ayam jantan yang mengikut perintah Razman itu hilang. Razman melompat-lompat dan menjerit. Dia marah benar kerana Datuk menghilangkan ayam jantan putihnya. Mujurlah, tali sabut yang mengikat kakinya itu kuat. Ikatan yang Datuk lakukan ini bukan sebarang ikatan. Ikat bersyarat dan berpetua. Kalau tidak, pasti akan putus. Kerana tenaga Razman ketika itu cukuplah luar biasa. Semua anak-anak pokok getah, halba dan pokok janggut keli sekitarnya dicabut dengan mudah. Perkara yang nyata memang ada perlawanan kebatinan di antara Datuk dengan kuasa tertentu yang melindungi Razman. Buktinya, muka Datuk berpeluh, urat-urat tangannya timbul. Kedua belah bahunya bergerak macam menarik sesuatu dari direbut oleh pihak lain. Akhirnya, Razman lemah sendiri, terbaring di atas tanah. Datuk bertafakur lagi. Dalam sinar matahari yang mula keras itu, tiba-tiba menjelma bapak kambing hitam meluru ke arah Razman. Kambing jantan itu mencium dahi Razman dan Razman pun bangun, lalu menepuk-nepuk belakang kambing hitam itu. Melihat keadaan yang ganjil itu, Datuk menjadi resah. Datuk menggenggam kedua belah tangannya dan dilapis dua. Genggam tangan kiri sebelah atas, genggam tangan kanan sebelah bawah. Macam budak-budak main tom-tombak. Tom-tombak, mayung dedek. Saya tambah sikit. Dia rapatkan mata. Dia bangun perlahan-lahan dan berdiri sebelah kaki. Kaki kanannya dibengkokkan.
Bila kaki kanannya diluruskan dan dihentakkan ke bumi sekuat hati, kambing jantan yang menjelma secara tiba-tiba itu mengembek sekuat hati, macam kena curahan air panas dan terus hilang. Perlukah saya buat suara kambing ya? Saya try. Lebih kurang lah kan? Baik, kita teruskan. Razman rebah kembali. Matahari kian meninggi. Datuk merenung ke perdu pokok asam kumbang yang berdaun lebat. Badan saya mula berpeluh, terutamanya di pangkal kedua belah ketiak. Perut mula terasa dimasuki angin. Akibatnya, saya sendawa bertalu-talu. Panas pagi itu memang lain macam rasanya. Kulit muka terasa sangatlah cukup pedih. Datuk mengalih pandangannya dari perdu pokok asam kumbang ke arah rumpun lalang di sebelah barat daya secara perlahan-lahan. Tapak tangan kirinya menekan pangkal dada kiri dan melurut ke bawah perlahan-lahan. Bila pandangannya sampai kepada matlamat, tangan kirinya lurus ke bawah. Tetapi, jari telunjuknya menekan pangkal belikat. Mulutnya saya lihat bergerak-gerak, macam membacakan sesuatu. Lama jugalah Datuk merenung perdu lalang yang tumbuh liar itu. "Kita bawa Razman segera balik," kata Datuk. Bila Datuk memegang pangkal tangannya, Razman segera menggelupur, menendang dan menumbuk Datuk. Datuk menepis dengan cepat, tetapi tendangan Razman dari sebelah kiri tidak dapat dielakkan. Datuk tersungkur, mukanya pula tersembam ke bumi. Saya lihat kekuatan Razman memang luar biasa. Pergerakannya cukup tangkas, macam orang sehat. Razman mula menerkam dan mahu memijak belakang Datuk. Cepat-cepat Datuk melarikan badannya ke kiri hingga keluar dari bawah bayang-bayang pokok asam kumbang. Razman tidak dapat melepasi bayang-bayang pokok asam kumbang. Bila dia terkeluar dari kawasan bayang-bayang itu, tenaganya akan menjadi lemah. Datuk menyedari tentang hal itu. "Sekarang ni, carikan aku batang tepus," pekik Datuk pada saya. Saya toleh ke kiri, saya toleh ke kanan. Batang tepus tidak juga saya nampak. "Cari sebelah matahari jatuh, tak jauh dari pokok talang tu." Suara Datuk cukup lantang. Perintahnya saya akur. Memang betul cakap Datuk. Batang tepus yang saya temui berdekatan dengan pokok talang berbatang licin. Saya cabut sebatang dan berlari ke arah Datuk lalu menyerahkan batang itu padanya. Datuk marah lalu memukul bertalu-talu pada badan Razman. Saya lihat Razman menjerit dan terlompat-lompat bila batang tepus itu menjamah tubuhnya. Akhirnya, Datuk hentak pangkal sikunya dengan sekuat hati ke pangkal bahu Razman. Razman melayang rebah ke bumi. Saya kiralah tulang bahunya pasti akan patah dua. Razman tergolek macam ayam kena langgar lori tentera. Amboi, dekat sini lori tentera juga dia bagi. Betul, lori tentera ni ya. Macam-macam. Patut dia bagi detail lagi. Lori kepala petak ke. Ya. Macam-macam kepala lah. Dia panggil kepala gajah lah. Itu lori tentera darat. Okey. Datuk gosok bahagian bahu Razman yang dihentakkan dengan pangkal sikunya tadi. Kemudian Datuk gerakkan tangan Razman berkali-kali. Urut lagi 2 kali dan gerakkan ke kiri dan ke kanan. Datuk tepuk bumi dan dada Razman. Saya lihat Razman bergerak ke kiri dan ke kanan. Datuk menghampiri pula saya. "Tangannya yang patah sudah aku betulkan atas izin Allah. Sekarang ni mari kita bawa dia pulang," kata Datuk. Datuk pun memikullah batang tubuh Razman. Saya mengekori dari belakang dan saya terasa macam ada bayang-bayang orang yang memburu saya. Rumput kiri kanan saya lihat macam dipijak orang dalam sinar matahari yang keras. Anehnya, saya tak nampak pun apa-apa. Tiba-tiba saya rasa bahu kanan bagaikan ditampar orang. Pedihnya bukanlah kepalang. Namun saya terus melangkah. Peluh terus meleleh di dahi dan mengalir ke pangkal dagu. Kulit muka terasa pedih dan gatal-gatal. Dalam hati saya terus membacakan surah An-Nas dengan tenang. Gangguan itu tidak berlaku lagi pada diri saya. Bila sampai di rumah, Datuk pun meletakkan Razman di tempatnya. Saya lihat jam di dinding rumah sudah pukul 11 pagi. Dari tingkat rumah Mail, saya melihat kemuncak Bukit Larut yang berkabus tebal. Datuk bersandar pada tiang seri. 15 minit kemudian Mail pun datang. Tidak banyak yang ditanya oleh Mail terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh Datuk. Mail terus masuk ke biliknya untuk menghisap rokok. Dia tahu yang Datuk berpuasa hari itu.
Kalau ada dengar bunyi macam bising-bising tu, abaikan ya. Abaikan ya. Tolong abaikan. Hari ni anak saya sunat. Tadi saya jaga. Sekarang ni mama dia balik. Mama dia ngasuh dia pula. Si abang kena marah dengan kakaknya. Babahnya nak rekod. Jadi kalau dengar yang ni pelik-pelik tu, abaikanlah ya. Cakap bisik. Bukan takut. Bukan takut. Kita lelaki mana boleh takut. Gila kau. Baik, kita sambung. Dia tahu Datuk berpuasa hari itu. Mail tahu tidak manislah mengisar rokok ataupun makan di hadapan orang yang berpuasa. Mail keluar, duduk bersila di hadapan Datuk kemudiannya. Datuk masih lagi termenung panjang. Perhatiannya tidak tertumpu apa yang berlaku di depannya. Datuk bagaikan berada di dunia lain. Saya tahu bagaimana mahu menyedarkan Datuk supaya kembali dalam keadaan yang biasa. Saya pun melipat bucu tikar mengkuang dan menindihkannya dengan lutut. Saya gigit kuku jari kanan sekuat hati sambil pura-pura batuk. Apa yang saya lakukan berhasil menyedarkan Datuk. Petua yang saya jalankan itu saya perolehi dari Datuk juga. Harus digunakan dalam keadaan yang tertentu mengikut hari dan bulan Islam di samping memperhitungkan masa. Oi, susah juga dia punya malah sempat buka kalender. Mail, Datuk bersuara sambil merenung wajah Mail. Ada tak kejadian-kejadian aneh berlaku di pokok asam kumbang tempat anak kau suka pergi tu? Tambah Datuk. Mail luruskan kaki kanannya. Datuk pula menarik nafas yang panjang. Mata saya terus merenung apa yang ada dalam ruang rumah. Rasa panas bertambah kurang kerana angin yang bertiup di luar masuk ke dalam ruang rumah menerusi tingkap dan pintu yang terdedah. Ada, jawab Mail. Apa dia? Di bawah pokok asam kumbang tu dulu tempat orang mati bertembak. Siapa menembaknya, Mail? Penjahat tu berbalas tembak dengan pihak polis. Siapa namanya, Mail? Din Taiwan. Waktu matinya petang ke atau tengah malam? Tengah hari. Kata orang waktu rembang lebih kurang pukul 12 tengah hari. Datuk menggigit lidah mendengar keterangan dari Mail itu. Dan Mail memberitahu Datuk bahawa Din Taiwan masa hidupnya memang terkenal sebagai kaki rompak yang handal. Namanya amat ditakuti oleh penduduk sekitar daerah Larut. Sikapnya tidak ubah macam kata orang tua-tua. Beraja di mata, bersultan di hati. Kaki botol, kaki rogol. Dia tu memang pelesit lah, keluh Mail. Datuk tersenyum. Saya pula memperkemaskan sila. Mail merenung wajah Datuk yang kelihatan tenang. Perut saya mula terasa pedih dan lapar. Bau sambal tumis petai membuatkan saya bertambah lapar lagi. Dalam kepala saya membayangkan betapa enaknya keluarga Mail makan tengah hari nanti. Kalaulah saya tidak berpuasa, 2 pinggan nasi tentu habis saya telan. Kata orang dia banyak ilmu, tambah Mail. Ilmu untuk dunia tanpa ilmu akhirat selalunya membuat manusia sesatlah. Betul. Cuma yang anehnya, bila dia dibawa ke hospital dan pada sebelah petangnya, saya pergi ke tempat tu. Saya lihat kesan-kesan darah Din Taiwan di tanah hilang. Macam ada orang yang ambilnya. Datuk terkejut mendengar cerita dari Mail. Muka Mail saya renung. Datuk bangun, berdiri di muka tingkap merenung keluar. Dia tidak berkata walau sepatah pun. Datuk macam memikirkan sesuatu. Datuk terus melangkah ke anjur rumah dan tidur. Datuk bangun bila waktu zuhur tiba dan terus mayang. Sementara menanti waktu asar, Datuk terus membaca Al-Quran. Lepas solat asar, Datuk dan saya pergi lagi ke bawah pokok asam kumbang itu. Dalam jarak 20 kaki dari pokok itu, Datuk membentangkan sehelai kain pelikat dan kami duduk di atasnya. Matahari sudah condong. Sinarnya tidak sekeras tadi. Jangan tegur. Ya, jangan tegur apa yang kau lihat. Bisik Datuk kepada saya sambil menyelitkan sehelai daun lalang ke telinga kiri saya. Datuk juga menyelitkan daun lalang ke telinganya. Saya terasa keadaan keliling terlalu sepi. Dunia bagaikan tidak ada penghuninya. Tumpukan seluruh panca indera kamu, Tamar, pada alam lain. Saya terdengar sayup-sayup suara Datuk. Dan saya terasa badan bagaikan berada di awang-awangan sebentar. Hujung baju Datuk saya pegang erat-erat. Buka mata kamu, Tamar, Datuk memerintah. Cakapnya saya patuhi.
Mata saya tertumpu pada pangkal pokok asam kumbang. Saya terlihat seorang lelaki jatuh berlumuran darah. Lelaki itu hilang dan saya lihat batang tubuh Datuk terbongkok-bongkok mengambil tanah. Ya, tubuh Datuk. Pelik. Tak apa, kita teruskan. Lelaki itu hilang dan saya lihat batang tubuh Datuk terbongkok-bongkok mengambil tanah yang ada kesan darah dari lelaki itu. Datuk juga turut hilang. Dalam keadaan separuh sedar itu, saya terasa paha saya ditampar oleh Datuk. Saya toleh ke arahnya. Datuk tersenyum. Daun lalang yang berada di celah telinga saya sudah pun berada di tangan Datuk. Sekarang ni sudah tahu puncanya dengan izin Allah. Nanti sakit Razman tu boleh diubati. Tetapi dia harus memulangkan barang yang diambilnya kepada orang yang berhak. Beritahu Datuk pada saya. Untuk makluman, sekarang ni hujan sudah turun di kawasan saya. Kalau ada bunyi bising sikit, gangguan sikit, minta maaf. Seperti yang saya maklumkan, saya rekod outdoor. Okey, baik. Kita teruskan. Matahari kian condong. Datuk masih lagi belum mahu bergerak dari tempat duduknya. Dia memberitahu saya bahawa saya dan dirinya harus berada di situ hingga remang-remang senja. Menurut Datuk, diri saya dan dirinya tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Bagi Datuk, duduk di situ tidak menimbulkan sebarang masalah kerana ada sahaja kerja yang dibuatnya. Mulutnya sentiasa terkumat kamit dan anggota badannya yang lain juga selalu bergerak-gerak. Bila hari sudah remang-remang senja, Datuk pun menghentakkan kakinya ke bumi. Seluruh kawasan itu berbau harum. Saya terpandangkan bayang orang perempuan yang tidak begitu jelas duduk bersimpuh di hadapan Datuk. Tetapi, melihat gaya perempuan itu duduk dan cara dia bertudung, saya yakin perempuan itu adalah isteri muda Datuk, iaitu orang bunian. Perempuan itu bercakap dengan Datuk. Saya tidak dapat menangkap dengan jelas apa yang diperkatakan oleh Datuk dengan perempuan itu. Dengan sekelip mata saja perempuan itu hilang. Bekas tempat perempuan itu duduk terdapat 3 longgok tanah yang berdarah. Datuk terus berpeluk tubuh. Matanya merenung lurus ke hadapan dan dia menarik nafas. Datuk hulurkan kaki kiri ke arah ketiga-tiga longgok tanah yang berdarah itu. Bila kakinya dilipatkan kembali seperti asal, saya lihat dari tanah longgok pertama keluarnya ayam jantan putih. Dari longgok kedua keluar pula kambing dan dari longgok ketiga terdampar mayat lelaki. Kerana longgok tanah yang berdarah sederet, semua jenis makhluk yang keluar darinya beratur pun sederet. Remang-remang senja bertambah hitam. Angin mula menampar-nampar daun asam kumbang. Bunyi desiran angin itu cukup kuat bersama dengan titik gerimis yang sambung-menyambung. Saya terasa cukup seram. Ada bermacam-macam bunyi yang saya dengar. Ada suara orang minta tolong. Ada pula suara ayam berkokok. Ada juga suara kambing yang mengembek. Akhir sekali, saya terdengar suara orang lelaki memuja sesuatu. Suara itu macam suara Razman. Datuk menamparkan tapak tangan kanannya ke tapak tangan kiri. Serentak dengan itu, saya lihat batang tubuh Razman berdiri bagaikan bayang-bayang dalam warna senja yang kian beransur gelap. Ketiga-tiga makhluk yang terdampar di hadapan Datuk itu bergerak dan menuju ke arah Razman, lalu menghilang, meresap ke dalam tubuhnya. Bayang-bayang Razman hilang, lalu diganti dengan suara perempuan yang mengilai di atas pucuk pokok asam kumbang. Suara perempuan yang mengilai itu cukuplah nyaring dan akhirnya pokok asam kumbang bergegar macam digoncang oleh sesuatu. Buah-buah asam kumbang yang muda berguguran atas bumi. Suasana menjadi seram. Angin terus bertiup dan suara agak mula kedengaran. Macam-macam lembaga yang amat menakutkan wujud di hadapan saya dan Datuk. Tetapi Datuk tidak menampakkan rasa takut ataupun bimbang. Dia bagaikan yakin apa yang dikerjakannya akan berjaya. Datuk terus membaca surah Al-Kursi dengan tenang dan teratur. Bila semuanya sudah selesai dibaca, Datuk bangun lalu menghentakkan tumit kaki kirinya ke bumi. Semua yang ada di hadapan hilang terus. Syaitan, kata Datuk lalu mengajak saya pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Datuk memberitahu saya bahawa Razman telah memuja darah orang yang mati dibunuh untuk sesuatu maksud yang jahat. Tetapi dia tidak dapat menunaikan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syaitan untuk dilaksanakannya. Akibatnya, dia jatuh sakit dan ilmu salah yang dituntutnya itu memakan dirinya sendiri. Razman menguji ilmunya dengan darah ayam dan kambing. Ternyata ilmunya itu berjaya.
ayam dan kambing jelmaan yang didampingi oleh syaitan itu akan mengikut semua perintahnya. Kemudian Razman mengambil darah orang mati dibunuh di bawah pokok asam kumbang. Darah orang mati yang dibunuh itu dipuja dengan menggunakan beberapa kelengkapan tertentu di bawah pokok tersebut. Darah orang mati dibunuh itu dipuja waktu bunga senja. Ujar Datuk pada saya dengan tenang. Saya menganggukkan kepala dalam langkah senja yang kian gelap. Tetapi langit kelihatan bersih dan cerah. Darah tu dipuja 7 Jumaat. Orang yang melakukan pemujaan tu bersemadi menghadapi arah matahari naik dan arah angin tanpa memakai pakaian kecualilah cawat untuk menutup bahagian kemaluan dia. Beritahu Datuk lagi. Saya mula terasa cemas tidak tentu pasal. Langkah saya dipercepatkan. Datuk terus juga bercakap menerangkan apa yang dia tahu pada saya. Datuk yakin yang Razman berguru pada orang yang tahu tentang kerja-kerja maksiat ini. Dan orang tempat dia berguru itu belajar separuh jalan saja. Sayang, orang tempat dia berguru tu hanya mencari yang jahat untuk tujuan yang jahat. Keluh Datuk. Maksud Datuk? Saya memotong cakapnya. Dia menuntut untuk niat jahat bagi merosakkan sesama manusia. Kerana itu dia tidak menuntut bagaimana mahu menghancurkan perbuatannya sendiri. Jelas Datuk lagi. Saya diam dan tidak mahu menyoal Datuk lagi. Akhirnya kami sampai ke kaki tangga rumah Mail. Ketika Datuk selesai membasuh kaki dan memijak anak tangga yang pertama, suara azan mula kedengaran. Saya cukup gembira kerana tempoh menahan lapar dan dahaga sudah pun berakhir. Bila berada dalam rumah, hati saya bertambah lapang. Sudah ada makanan yang tersedia untuk saya dan Datuk. Mail lalu mempersilakan kami menjamah hidangan. Datuk hanya minum segelas air sejuk dan sebiji pisang. Selepas itu dia solat. Saya juga berbuat demikian dengan harapan selesai Datuk solat, dia akan makan kembali. Harapan saya tidak dipenuhi. Selepas sembahyang, Datuk terus berwirid panjang dan membaca surah Yasin 7 kali hingga masuk waktu isyak. Di sini ni saya mencelah. Tadi saya terpaksa pause sekejap. Tadi hujan lebat. Ni saya baru sambung balik. Tadi kalau anda kata ada bunyi gangguan bising sedikit, saya minta maaf. Baik, kita teruskan. Bila Datuk selesai solat isyak, barulah dia menghadapi hidangan. Datuk cuma makan 7 jemput nasi dan minum separuh air sejuk. Tetapi saya terus makan dengan semahu-mahunya. Datuk tidak menegur perbuatan saya itu. Kerana saya makan terlalu banyak, saya merasa agak sukar mahu bernafas dan bergerak. Saya tersandar di dinding dan perut kelihatan agak buncit, macam perut bantal. Datuk menghampiri saya. Makan terlalu berlebihan tak elok. Makan cara tu berkawan dengan iblis kerana terlalu mengikut nafsu. Bisik Datuk ke telinga saya. Saya tidak dapat berkata apa-apa, cuma saya tersenyum sinis. Cubalah, janganlah nak malukan aku. Tambahnya. Datuk terus menuju ke tempat Razman. Datuk duduk bersimpuh di hadapan Razman. Datuk serkup muka Razman dengan kain hitam. Dengan hati-hati Datuk menekan buku lali kaki Razman sebelah kiri. Badan Razman bergerak dan Datuk memanggil Mail supaya duduk dekatnya. Mail datang. Datuk mengeluarkan sebatang rotan seni dari bawah pahanya. Saya tidak tahu dari mana Datuk memperolehi rotan tersebut. Datuk urut batang rotan itu 7 kali ke atas dan 7 kali ke bawah. Razman secara mendadak bangun dan Datuk dengan cepatnya pula meletakkan hujung rotan itu ke atas kain hitam. Saya lihat Razman tidak mampu bangun. Hujung rotan itu bagaikan ada batu besar yang tidak terdaya ditolak oleh Razman. Sedangkan Datuk hanya memegang pangkal rotan itu dengan 2 jari sahaja. Saya sekelip mata saja. Maaf, dalam sekelip mata saja warna rotan itu bertukar menjadi hitam. Ini dah macam cerita One Piece. Haki. Maaflah menjelah. Baik, saya teruskan. Muka Datuk berpeluh. Datuk tarik rotan itu dan letakkan kembali ke bawah pahanya. Anak kamu Mail ni sudah teruk benar ni. Susah nak menghilangkan ilmu yang sudah sebati satu badan. Saya minta tolong ikhtiarkanlah. Dialah satu-satunya anak jantan saya. Saya boleh cuba. Muka Mail kelihatan tenang mendengar janji Datuk itu. Datuk meninggalkan Razman di tempatnya. Kemudian dia mengajak Mail pergi ke anjur rumah. Mereka duduk di situ. Saya pula malas mahu mengikut mereka dan saya rasa lebih selesa duduk bersandar di dinding.
Saya terus terlelap dan terjaga bila terasa bahu sebelah kanan ditendang orang. Saya buka mata. Saya lihat ada lelaki berbaju dan berseluar hitam berdiri di hujung kaki Razman. Dada saya berdebar bila saya lihat Razman duduk bersila macam orang sihat dan lelaki yang berdiri itu terus sujud di kaki Razman. "Sudah kau jalankan perintah aku?" Saya terdengar suara Razman. "Belum," jawab lelaki itu tunduk. "Kenapa kau tak ikut perintah aku?" "Upahnya saya belum dapat." "Kerana itulah kau seksa aku begini." "Bila saya dapat minum darah perempuan beranak sulung malam Jumaat, semuanya akan selesai. Saya tidak akan menghisap darah awak lagi." "Aku ni dalam bahaya. Ada orang yang mahu memisahkan kau dengan aku. Kau tahu? Darah dan roh awak sudah sebati dengan saya. Awak yang memuja saya. Tak ada orang yang boleh menewaskan saya. Saya dahaga ni. Saya mahu minum." Sebaik saja lelaki itu berhenti bercakap, saya lihat dia memegang pergelangan kaki kanan Razman. Dia terus menggigit ibu jari kaki Razman. Suara Razman bergema menguasai ruang rumah sambil melompat. Datuk segera datang kepada Razman. Batang tubuh lelaki itu pula hilang. Cuma yang kelihatan kepulan asap nipis masuk ke lubang hidung Razman bila dia menarik nafas. Semua yang saya lihat, saya ceritakan pada Datuk. Tanpa membuang masa, Datuk pun terus membuka bajunya lalu diserkupkan ke bahagian dada Razman. Muka Razman Datuk serkup dengan kain merah. Rotan seni Datuk letakkan melintang di atas dada Razman. "Biarkanlah barang-barang tu di situ. Kau tunggu dekat sini. Kalau ada apa-apa, bagi tahu aku di Anjung." Datuk meninggalkan satu pesan yang amat berat buat saya. Sebelum Datuk beredar, dia menyuruh saya membacakan surah Al-Ikhlas seberapa banyak yang boleh hingga saya terlelap. Mail masuk ke dalam bilik tidur. Selama berada di rumahnya, saya cukup sukar mahu melihat wajah isterinya. Suara isterinya juga jarang kedengaran memarahi anak-anaknya yang nakal. Saya terlelap dan Datuk tidur di anjung rumah. Lebih kurang pukul 3 pagi, saya tersedar dari tidur. Saya lihat Datuk sedang melakukan solat tahajud. Kemudian dia melakukan pula solat istikharah. Dan kemudiannya pula Datuk tidur kembali. Saya merasa senang hati kerana tidak ada kejadian aneh yang berlaku di hadapan saya. Dengan dada yang lapang, saya menyambung kembali tidur yang terputus. Setelah menunaikan solat subuh bersama dengan Datuk dan Mail, saya terus berubah tempat. Duduk di anjung rumah dekat dengan kepala lutut Datuk yang sedang membaca surah Yasin. Aku rasa dengan izin Allah, aku dapat melawan perbuatan jahat tu. Tapi aku mesti menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Niat aku bukan apa-apa. Aku mahu mengembalikan budak tu ke jalan yang benar. Demikian Datuk memberitahu saya. Datuk juga sudah menyiapkan beberapa rancangan yang akan dilakukannya selepas dia mandi embun. Ketika matahari pagi berada di paras pucuk kelapa dara, Datuk sudah pun selesai mandi embun. Dia kembali menghadap Razman. Semua perkakas yang diletakkan di atas tubuh Razman diambilnya kembali. Datuk meneliti rotan seni yang panjang 2 kaki itu dengan rapi sekali. Tidak ada sebarang perubahan pada rotan tersebut. Kemudian dia mengambil air dari tempayan dapur lalu membasuh muka Razman. "Razman, bangun nak, bangun." Suara Datuk tenang di hadapan saya dan Mail. Rotan seni di tangan terus Datuk bengkokkan. Bila rotan itu diluruskan, Razman pun bangun dan duduk. Macam orang yang sihat dan terus minta makanan. Datuk berbisik dengan Mail. 2-3 kali Mail menganggukkan kepala. Kemudian terus ke bahagian dapur. Mail datang kembali membawa sejawan kopi dan 2 ketul lepat pisang. Barang-barang itu Datuk ambil. Air kopi Datuk campurkan dengan air dari tempayan. Lepat pisang pula Datuk tikam dengan hujung rotan. Kemudian barang-barang itu Datuk serahkan kepada Razman. Bila Razman mahu menghirup air kopi, cawan yang dipegangnya pecah. Bila dia mahu makan lepat pisang itu terbang macam ada orang yang menyentapnya. Datuk terus bertafakur. Tanpa saya duga, secara mendadak Razman bangun dan menendang ke arah badan Datuk. 2-3 kali dia menendang tetapi badan Datuk tidak pun bergerak. Datuk membengkokkan jari telunjuknya. Lantas Razman rebah. Datuk saya lihat dia menginsut ke depan lalu membacakan surah Yasin dengan nyaring. Bacaan itu diikuti oleh Razman. Tetapi bila sampai pada ayat-ayat yang terakhir, suara Razman tidak kedengaran.
Razman terus rebah. Datuk bangun dan membiarkan Razman terkapar di situ. Datuk lalu minta Mail mengorek lubang separas dada dekat pokok asam kumbang. Permintaan itu dilaksanakan oleh Mail. Bila lubang itu sudah dikorek, Datuk terus masuk ke dalamnya. Dia minta Mail pulang ke rumah. Lalu tinggallah saya dengan Datuk. Dan Datuk minta saya menimbus separuh badannya dengan tanah. Datuk meminta saya mencarikan beberapa helai daun lalang kering. Daun lalang kering yang sudah saya peroleh itu saya letakkan di hadapannya. Kerana pancaran matahari cukup terik, membuatkan separuh badan Datuk yang tidak ditimbus oleh tanah itu berpeluh. Bakar lalang tu, perintah Datuk. Saya terus patuh. Bila api membakar lalang kering, saya terasa cukuplah panas. Angin yang bertiup membawa lalang yang terbakar itu ke arah Datuk. Dalam sekali mata saja, saya tidak dapat melihat separuh daripada badan Datuk. Hilang dalam kemarakan api. Saya lihat rambut dan muka Datuk terbakar. Saya kira ini satu kerja gila ni. Kenapa Datuk mesti melakukan kerja yang tidak akan dilakukan oleh manusia yang berfikiran waras? Apakah Datuk juga mendampingi dirinya dengan syaitan? Ini kerja mengarut ni. Ini kerja mengarut ni. Fikir saya sambil menutup kedua belah mata dengan tapak tangan. Tidak sangguplah saya melihat Datuk dalam keadaan demikian. Aku ni tak berdampingan pun dengan syaitan lah, Tamar. Apa yang aku lakukan ni adalah sebahagian dari kerja aku. Yang aku warisi dari guruku yang tidak pun bertentangan dengan ajaran Islam. Ini sebenarnya sebahagian dari ujian dan ketahanan diri. Demi keyakinan aku yang bersandarkan pada kuasa Allah. Tiba-tiba saya terdengar suara Datuk. Dia berdiri di kanan saya. Baju dan anggota badannya tidak pun rosak. Paling melucukan, Datuk sendiri melihat tempat dia kena timbus tadi penuh dengan api. Datuk meminta saya menyimpan rahsia aneh itu dari pengetahuan Mail dan orang lain. Segala apa yang terjadi tadi adalah untuk diri saya dan dirinya sahaja. Kami kembali ke rumah Mail. Datuk membuat beberapa persiapan terakhir. Dia mencari sendiri beberapa jenis akar kayu, daun dan beberapa ketol batu hitam yang diambil dari bekas lombong. Semua barang-barang itu Datuk kumpulkan dalam kain hitamnya. Dari waktu zuhur membawa ke waktu isyak, Datuk terus membaca Al-Quran. Dia berhenti bila sampai waktu solat. Walau macam mana susahnya, Datuk tetap meneruskan puasanya. Dia berbuka puasa dengan segelas air sahaja. Dan saya juga diperintahkan mengikut apa yang dilakukannya. Kerana saya suka dengan tugas Datuk yang mencabar itu. Pahit maung dan susah, saya harungi dengan harapan perkara-perkara aneh itu akan menjadi khazanah pengalaman yang berharga pada diri saya. Lebih kurang pukul 2 pagi, Datuk dan saya memikul batang tubuh Razman keluar dari rumah tanpa diketahui oleh keluarga Razman. Tempat yang kami tuju ialah ke perdu pokok asam kumbang. Datuk masukkan separuh badan Razman ke dalam lubang tempat Datuk membakar diri pada 11 siang tadi. Badan Razman kami timbus dengan tanah. Datuk pun membakar semua barang-barang yang dibungkusnya dalam kain hitam. Api menyala dengan garangnya, memakan barang-barang itu. Api pula menjulang ke atas macam disimbah dengan minyak petrol. Razman menjerit dengan sekuat hatinya. Datuk memadamkan api itu dengan sekali hembus. Bila api itu padam, semua barang-barang dalam kain hitam itu tidak terjejas. Datuk mengambil seketul batu hitam lalu ditanamkan ke dalam tanah dengan ibu jari kakinya. Dalam masa itu juga bermacam-macam binatang buas muncul di hadapan Datuk dengan saya. Ada harimau, ada ular dan macam-macam lagi. Semua binatang buas itu hilang bila Datuk menepuk tangannya. Akhirnya, muncul seorang lelaki dari sebelah kiri Razman. Bentuknya macam bayang-bayang lalu bersatu dengan diri Razman. Dengan menggunakan jari kaki juga, Datuk cungkil batu hitam yang tertanam. Batu itu Datuk ambil lalu digenggamnya erat-erat. Dari celah-celah lurah jarinya keluar pula asap. Datuk membuka tangannya sebentar. Batu hitam sudah menjadi bara yang merah saga. Dia menggenggam kembali dan Datuk mencampakkan kain hitamnya kepada saya. Bakar, katanya. Saya pun bakar kain hitam. Cahaya api dari kain hitam itu menerangi seluruh kawasan yang gelap. Sebenarnya kain hitam tidak terbakar. Sekadar mengeluarkan cahaya seperti lilin yang terbakar. Saya lihat muka Datuk bersih. Benar-benar bersih pada malam itu. Dia duduk bersimpuh merenung ke muka Razman. Kau siapa?
Tanya Datuk. Din Taiwan. Kenapa yang kau mengacau orang lain? Dia memuja aku untuk tujuan tertentu. Sebab? Dia suruh aku bawa gadis bernama Mariam padanya. Sudah kau buat? Belum lagi. Sebab? Dia belum beri aku darah perempuan beranak sulung. Maafnya hujan dah semakin turun balik ni. Percakapan yang terjadi di antara Datuk dengan Razman berhenti. Datuk lalu melontar 2 urat akar kayu ke arah Razman. Razman menjerit dan meminta Datuk jangan mengulangi perbuatannya itu. Baik, Datuk setuju dengan syarat Razman itu yang harus bercerita tentang asal-usulnya. Permintaan itu dipersetujui oleh Razman. Sebenarnya bukan Razman yang bercakap ketika itu. Orang yang dilawan oleh Datuk bercakap itu ialah Din Taiwan. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula hingga habis. InsyaAllah kita akan berterusan lagi dalam tempoh beberapa hari lagi dalam episod yang ke-36 yang bertajuk Pukau Ular. Wah, ya, nak sebut ulau juga tu. Episod yang ke-36 Pukau Ular Tedung. Ular melingkar di atas pagar. Baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi lagi mendengar daripada mula hingga habis. InsyaAllah kita akan bertemu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan semakin lebat. Bye-bye.